Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Zulita binti Ahmad dari SMK Datuk Dor Said, Alor Gajah, Melaka. Lebih dahulu, Cikgu nak ucapkan selamat datang kepada semua pelajar di program Teknik Menjawab SPM 2021 anjuran Majlis Pengetua Sekolah Malaysia Alor Gajah Melaka dengan kerjasama JPN Melaka dan Pejabat Pendidikan Alor Gajah Melaka. Pada hari ini, Cikgu akan menerangkan teknik menjawab prinsip perakaunan khusus untuk SPM 2021, di mana Cikgu memilih tajuk yang popular dalam SPM, iaitu penyata keuangan dengan pelarasan. Tetapi Cikgu fokus pada teknik menjawab kali ini dengan menggunakan kaedah 3-in-1. Jadi kita akan belajar apakah itu kaedah 3-in-1. Sebelum Cikgu pergi kepada slide yang seterusnya, Cikgu ingin memperkenalkan diri Cikgu. Cikgu merupakan seorang guru prinsip perakaunan di SMK Datuk Dor Said sejak tahun 2000. Latar belakang pendidikan saya telah belajar sebelum saya menjadi guru. Saya sebagai seorang pelajar macam pelajar-pelajar semua, sejak dari tingkatan 1 lagi, saya belajar prinsip akaun. Masa zaman saya, mata pelajaran dikenali sebagai perdagangan. Daripada tingkatan 1 sehinggalah tingkatan 5, saya mengambil prinsip akaun. Kemudian saya melanjutkan pelajaran di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam Fakulti Ekonomi. Dalam Fakulti Ekonomi, saya juga belajar tentang prinsip akaun sehingga tahun 2. Selepas saya tamat mendapat ijazah dalam bidang ekonomi, saya menyambung pelajaran untuk menjadi seorang pendidik, untuk menjadi seorang guru. Saya melanjutkan pelajaran di Maktab Perguruan Teknik untuk mengambil Diploma Pendidikan KPLI selama 1 tahun. Selepas itu saya terus berkhidmat sebagai seorang guru bagi mata pelajaran ini. Okey. Jadi selepas saya berpindah daripada Selangor ke SMK Datuk Dor Said tahun 1969, dan mulai tahun 2000, alhamdulillah saya diberi peluang untuk mengajar mata pelajaran ini hinggalah ke tahun ini, iaitu tahun 2021. Okey, para pelajar semua, sila lihat paparan di slide ini. Cikgu memilih soalan milikkan tunggal untuk cikgu apply dalam kaedah 3-in-1 ini. Jadi cikgu bacakan soalannya. Melo trading merupakan sebuah perniagaan milikkan tunggal yang menjalankan perniagaan runcit di Kulim, Kedah. Imbangan duga berikut diambil daripada buku perniagaannya pada 31 Disember 2018. Pelajar semua, apabila anda diberi soalan ini, tak perlulah nak baca modal berapa, ambilan berapa, peruntukan hutang ragu berapa, tak perlu. Yang penting kita cuma perlu lihat soalan saja dan kemudian kita terus lihat kepada maklumat tambahan. Okey, seterusnya, bila kita lihat maklumat tambahan, kita perlu baca maklumat tambahan tu ikut urutan. Maksud cikgu, kita ikut nombor 1 apa, nombor 2 apa dan seterusnya. Jadi kita baca ikut urutan. Jangan lompat-lompat. Jangan baca 1 ataupun terus baca 3.
Jadi kita buat step kita ikut urutan. Nombor 1 macam mana nak buat. Kemudian nombor 2 dan seterusnya sampailah habis. Okey, kaedah 3 in 1 ini mempunyai beberapa langkah ya. Jadi cikgu akan tunjukkan step by step atau langkah bagaimana nak menyelesaikan soalan ini ya. Jadi langkah pertama, sediakan format akaun untung rugi dan penyata kedudukan keuangan. Jadi para pelajar kena siap-siap buat format akaun untung rugi dan penyata kedudukan keuangan. Cadangan cikgu, sediakan format ini kertas yang berlainan. Maksudnya satu kertas untuk format akaun untung rugi, satu kertas lagi untuk PKK. Kenapa perlu buat dua kertas yang berbeza? Sebab kita nak jimat masa ya. Jadi kalau buat depan belakang nanti pusing kertas tu pun ambil masa. Jadi kita kena jimatkan masa kerana peruntukan menjawab soalan kertas 2 ni 2 jam setengah sahaja. Dan soalan penyata keuangan dengan pelarasan ni merupakan soalan 2 dan 3 ya, kerana dan dia menyumbang markah yang besar iaitu 25 markah. So kita kena gunakan masa dengan secara optimum. Jadi cadangan cikgu buatlah di kertas yang berbeza ya. Okey, yang pertama format akaun untung rugi. Okey, lihat di sini ya. Dalam penyediaan format akaun untung rugi, jangan lupa tulis kepala akaun untung rugi ya. Kenapa kepala ni penting? Macam manusia lah, kita nak kenal manusia kena ada kepala, barulah kenal ini siapa kan. Macam awak nak kenal saya, macam mana tengok muka kan, baru tahu oh ini Cikgu Zulita. Jadi macam tu juga akaun untung rugi. Oh ini akaun untung rugi, dan kena tulis nama perniagaan iaitu Melo Trading, akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2018. Selepas itu kita kena masukkan akaun-akaun yang confirm ada dalam akaun perdagangan dan akaun untung rugi ini, iaitu jualan. Cikgu sebut ni wajib tulis ya, jualan. Lepas tu tinggalkan ruangan secukupnya untuk mencatat macam pulangan jualan ataupun pulangan masuk ya. Sebab item jualan ni dia tak banyak. Jualan dia cuma partner dia tolak pulangan jualan saja kan. Okey, selepas itu penulisan tolak kos jualan ya. Ini adalah formula ni tau, tolak kos jualan. Di bawah kos jualan ialah inventory awal. Okey, di bawah inventory awal ni sepatutnya ada perkataan belian. Cikgu tertinggal dekat sini ya. Jadi para pelajar kena tulislah belian dekat sini ya, kerana dalam perniagaan mestilah ada belian kan. Okey, selepas belian antara inventory awal dan inventory akhir ini kita kena record kos belian ya. Jadi para pelajar kena ingat apakah kos belian. Kos belian ini seperti angkutan masuk, duty import, cukai import, cukai belian, insurans atas belian dan apa saja kos yang terlibat semasa membeli barang niaga kita kena masukkan dekat sini. So tinggalkan ruangan secukupnya. Jadi caranya masa kita nak buat format ni kena jeling-jeling maklumat dalam imbangan duga. Okey, jeling-jeling maklumat dalam imbangan duga. Kita akan lihat ya, dalam soalan ni ada satu saja kos belian iaitu cukai belian. Okey. Jadi kat sini cikgu tinggalkan ruangan yang secukupnya. Selepas itu kita tolak inventory akhir. Di bawah inventory akhir kos jualan. Okey, di bawah kos jualan ialah untung kasar,
Kemudian tambah hasil. Okey, untuk tambah hasil ni sediakan ruangan yang secukupnya. Kebiasaannya dalam SPM, hasil yang keluar biasanya tak lebihlah daripada 5 item. Jadi kalau tinggal lebih tak apa, jangan kurang Macam kat sini cikgu tinggalkan 5 baris lah untuk pengisian hasil. Okey, lepas itu kita tolakkan dengan belanja. Okey, untuk item belanja, kebiasaannya dalam soalan memang banyak item belanja. Tetapi tak ada masalah dalam format ini kerana item belanja adalah item yang terakhir. Jadi penulisan untung bersih tak tulis dulu tak apa. Biarkan saja lepas tolak belanja, biarkan saja kosong kat sini. Kerana selepas siap isi belanja nanti baru kita kira untung bersih kan. So perkataan untung bersih tak tulis dulu tak apa. So yang penting ialah jualan, tolak kos jualan, inventory awal, belian, inventory akhir, kos jualan, untung kasar, tambah hasil, tinggalkan ruangan secukupnya, tolak belanja. Okey, jadi kita dah siap buat format akaun untung rugi. Seterusnya, format PKK pula. Okey, untuk format PKK penyata kedudukan keuangan pada 31 Disember 2018. Sepatutnya ada menu trading ke atas ni. Cikgu tertinggal cutting lah, tertinggal potong sini Okey, untuk PKK sediakan ruangan yang secukupnya untuk jalan kerja dan juga butiran ini Cikgu baca dari belakang ni. Nilai buku, kolom 3, susut nilai terkumpul, kolom 2, nilai kos, kolom 1. 2 kolom ni cikgu reservekan untuk jalan kerja. Tadi akaun perdagangan pun sama. Ni kolom 3, kolom 2, kolom 1. 2 kolom ni cikgu reserve untuk jalan kerja Okey, sebalik semula kepada PKK. Okey, dalam PKK format yang wajib ada ialah aset bukan semasa. Aset bukan semasa ni masa kita nak tinggalkan ruang kat sini dengan aset semasa jeling-jeling dekat imbangan duga. Kita jeling, kita dah tahu agak-agak berapa ABS yang kita perlu record macam kat sini cikgu tinggalkan 4 baris Kemudian aset semasa. Aset semasa ni boleh tinggal dalam 10 baris antara liability semasa. Biasanya aset semasa pun banyak item tinggalkan ruangan yang secukupnya. Lepas itu tolak liability semasa. Ini pun kena jeling-jeling dekat imbangan duga. Biasanya pun liability semasa agak banyak, jadi tinggalkan ruangan yang secukupnya. Boleh tinggalkan 5 baris atau 7 baris lah. Barulah kita tulis modal kerja. Kemudian antara modal kerja dengan equity ni tak perlu jarak sangat. Jarak satu saja, selang satu saja. Kemudian kita tulis equity pemilik. Kemudian di bawah equity pemilik modal awal. Di bawah modal awal ni kita reservekan 3 baris Kemudian modal akhir. Di bawah modal akhir ialah liability bukan semasa. Jadi secara kesimpulannya untuk PKK format yang wajib ada ialah aset bukan semasa, aset semasa, tolak liability semasa, modal kerja, equity pemilik, modal awal, modal akhir dan liability bukan semasa. Okey, seterusnya langkah kedua iaitu lihat maklumat tambahan. MT ni maklumat tambahan rekod ikut turutan dan lengkapkan akaun untung rugi dan penyata kedudukan keuangan. Iaitu yang pertama dalam maklumat tambahan tu berkaitan dengan inventory akhir. Okey.
Jadi kita lihat yang pertama, inventory akhir ya, diberi dua nilai iaitu pada harga kos dan juga pada harga pasaran. Cikgu harap para pelajar semua masih ingat ya, kita pilih inventory akhir yang paling rendah. So dalam soalan ini, inventory akhir yang paling rendah ialah pada harga kos iaitu 6,200. Jadi bagaimana kita nak masukkan ke dalam akaun perdagangan dan PKK? Okey, yang pertama ya, kita refer balik kepada format ya. Kita nampak kat sini ya, kita nampak dekat sini inventory akhir ya dekat format. Jadi kita ambil format akaun rugi, masukkan sahaja. Dan para pelajar nampak tak tolak dalam kurungan tu tolak kan. So bila tolak ya, kita kena buat dia dalam bracket supaya kita boleh beza ya, yang mana satu item yang kita kena tolak, yang mana satu item yang kita kena tambah ya. Jadi dalam komputer ni bila tolak dia akan jadi warna merah ya. Jadi saya record dekat sini ya, di kolom 2 inventory akhir ya. Dan pelajar semua kena ingat, bila kita merekod maklumat tambahan, kita tak boleh isi satu tempat. Kita kena isi dua tempat ya. Kalau isi satu tempat, sebab itu PKK kita tak seimbang. Jadi satu lagi kita kena rekod dekat mana inventory akhir. Jadi kita kena rekod dalam PKK. Jadi nampak tak sini? So kita gunakan balik pengetahuan kita atau pemahaman kita masa pelajaran tingkatan 4 ya. Klasifikasi akaun inventory akhir ini merupakan kategori aset semasa. Jadi kita letak di kolom 2 ya, inventory akhir kolom 2 6,200. So untuk pelarasan yang pertama kita dah masuk dua tempat. Satu dekat akaun perdagangan dan untung rugi, satu lagi di PKK. Okey, seterusnya masih lagi di langkah kedua, tetapi pelarasan yang kedua, iaitu cuba lihat dalam soalan. Pelarasan yang kedua ialah sewa belum terima 1,400. Jadi bagaimana kita nak rekod dekat akaun rugi dan juga penyata kedudukan keuangan? Okey, jadi cadangan cikgu bila soalan berkaitan hasil dan belanja yang terlibat dalam pelarasan, cadangan cikgu kita rekod dekat PKK dahulu. Okey. Jadi kita lihat yang atas tadi, inventory akhir tadi kita carry daripada yang pertama pelarasan tadi. Sekarang kita dah buat tambahan. Maksudnya kita ambil kertas format PKK. Jadi kita rekodlah sewa belum terima. Okey, kat sini kita gunakan pengetahuan kita semasa belajar tingkatan 4, klasifikasi akaun ya. Sewa belum terima. So sewa tu kita belum dapat. Jadi dia adalah harta ataupun aset. Jadi kita letakkan sewa belum terima 1,400 di kolom kedua ya. Kita letakkan di sini seperti yang cikgu tunjukkan di sini. Dan selepas itu kita kena rekod satu lagi dekat akaun untung rugi. Kenapa? Kerana tadi kan cikgu dah jelaskan setiap pelarasan dia mesti rekod dua tempat. Dia tak boleh rekod satu tempat. Kalau satu tempat, PKK kita nanti tak imbang. Jadi kita kena rekod satu lagi tempat iaitu di akaun untung rugi. Jadi kita lihat sewa dekat sini ya. Sewa belum terima ataupun dalam bahasa biasanya sewa belum dapat. Jadi dalam imbangan duga, so para pelajar kena rujuk dekat imbangan duga ya. Sewa tu berada di sebelah kredit. Bila berada di sebelah kredit, dia menunjukkan
hasil. Ya, sebelah kredit ni ada 3 jenis saja, iaitu hasil, equity pemilik dan juga liability. Manakala aset dan belanja dalam imbangan duga dia akan berada di sebelah debit. Okey. Jadi bila ada perkataan belum, kita kena tambah. So para pelajar lihat dekat skrin ni ya. Sewa 1,400 ni yang belum dapat, yang belum terima. 1,000 ni maklumat ni cikgu dapat daripada imbangan duga. Jadi jalan kerjanya ialah 1,000 dalam imbangan duga tambah pelarasan 1,400. So bila kita tambah, kita dapat 2,400. Jadi kita letaklah di kolom 2. Kenapa letak di kolom 2? Nanti ada yang tanya, cikgu kenapa tak letak kolom 3? Kerana bila kita jeling-jeling soalan, ya, dalam imbangan duga ada lebih daripada satu item hasil. Kalau ada lebih daripada satu item hasil, kita kena rekod di kolom 2. Kalau satu saja, boleh kita terus letak di kolom 3. Ya. Jadi dalam soalan ni, item hasil ada lebih daripada satu. Jadi kita kena letak di kolom 2. Okey, seterusnya masih lagi di langkah kedua, iaitu pelarasan yang ketiga, iaitu belanja am belum bayar. Ya, jadi kita lihat dalam maklumat tambahan, belanja am belum bayar RM60. Jadi macam mana kita nak rekod? Seperti yang cikgu jelaskan tadi, cadangan cikgu kita rekod dahulu dekat PKK. Jadi kita lihat belanja am belum bayar. So belum bayar maksudnya kita berhutang ya. Melo trading ni berhutang, belum bayar berjumlah RM60. Ya. Jadi sebab belum bayar, jadi dia adalah liability semasa ya. Jadi kita tulis belanja am belum bayar. Dan kita rekod di bawah kolom 1, iaitu kolom 1 iaitu nilai di bawah nilai kos ya. Nilai kos ni sebenarnya untuk ABS ya. Tapi kita letak di kolom 1 lah untuk rekod belanja am belum bayar. Seperti yang cikgu jelaskan tadi, kita tak boleh rekod satu tempat, kita kena rekod 2 tempat. Jadi di mana kita nak rekod satu tempat lagi? Siapa boleh jawab? Bagus ya. Jadi kita akan rekod satu lagi dalam akaun untung rugi. Dan perkataannya pun belanja kan? Belanja am. Jadi belanja am kita akan letak di bawah tajuk belanja. Okey. So kita tulis kat butiran sini belanja am. Lepas tu kita lihat dekat imbangan duga. Okey, berapa belanja am yang asal ya? Daripada imbangan duga, belanja am asal ialah 224. Seperti yang cikgu jelaskan sebelum ni, kalau ada perkataan belum, maksudnya kita kena tambah ya. Jadi kita tambah dengan 60 yang kita belum bayar tadi. Jadi 224 tambah 60 kita dapat 284. Dan sedia maklum belanja ni memang banyak kan, lebih daripada satu item dalam kolom belanja ni. Jadi kita letaklah di bawah kolom 2 untuk belanja am. Okey, seterusnya para pelajar, kita pergi kepada pelarasan yang berikutnya, iaitu insurans prabayar. Jadi kita masuk pelarasan yang keempat, insurans prabayar berjumlah 120. Okey. Insurans prabayar, ya, insurans prabayar. Apa maksud insurans prabayar? Maksudnya kita bayar lebih awal ya. Macam sekarang kita rekod tahun 2018. Sebenarnya insurans prabayar ni kita bayar untuk tahun depan, iaitu 2019. Sebab akaun ni tutup pada 31 Disember kan. Jadi maksud insurans prabayar ni adalah insurans pada tahun 2019. Jadi
bila kita bayar awal, ya, bermaksud ia adalah aset kita, ya. Jadi dia adalah aset semasa. Jadi kita rekodkan insurans prabayar, ya, berjumlah 120. Okey, seperti juga dengan sewa belum terima, ya, dan juga belanjaan belum bayar, kita mesti rekod 2 tempat. Jadi di mana satu lagi kita kena rekod? Tentulah di akaun untung rugi. So kita kena tahu bahawa perkataan insurans prabayar ni petik daripada belanja insurans. So kita tahu insurans adalah kategori belanja. So kita letak di bawah tajuk belanja insurans. Okey. Dan kita ambil maklumat insurans dalam imbangan duga berjumlah 960. Tadi kalau belum kita tambah. So kalau prabayar kita kena tolak. Jadi 960 tolak 120. Jadi kita dapatlah hasilnya sebanyak 840. Jadi sempurnalah pelarasan yang keempat. Kita rekod di 2 tempat, iaitu di PKK 1, di satu lagi di akaun untung rugi. Okey, seterusnya para pelajar, kita pergi kepada pelarasan yang kelima, ya. Pelarasan yang kelima, kita lihat dekat sini, komisen belum terperoleh. Jadi, para pelajar faham tak apa maksud komisen belum terperoleh? Komisen belum terperoleh maksudnya, komisen tu kita dapat lebih awal berbanding tahun yang sepatutnya. Maksud dalam soalan ini, komisen belum terperoleh ni yang tahun 2019. Tapi kita dah dapat awal, kita dapat 2018. Jadi macam mana kita nak rekod? Jadi kita lihat di sini. Jadi kita dapat awal ni patutnya tahun depan punya. Jadi kita kena masukkan sebagai liability semasa, bukan harta kita, ya, sebab kita belum sepatutnya dapat untuk tahun 2018. So komisen belum terperoleh, kita rekod di bawah liability semasa, ya, berjumlah 150. Okey, dan kita jangan lupa ada partnernya, iaitu di dalam akaun untung rugi. Okey, untuk komisen belum terperoleh, ya, untuk komisen belum terperoleh, puncanya adalah daripada komisen, ya. Dan kalau kita rujuk kembali kepada imbangan duga, komisen ni berada di kolom kredit. Bermaksud dia adalah hasil, ya. Jadi oleh kerana kita dapat lebih awal pada tahun 2018, patutnya kita dapat tahun 2019. Maka komisen ni kita kena tolak, ya. Jadi dalam maklumat imbangan duga, komisen asal ialah 800. Kita dapat yang tahun depan punya, kita kena tolak 150. Jadi komisen yang sepatutnya yang kita hanya dapat 2018 hanyalah 650. Jadi selesai untuk pelarasan yang kelima. Okey, seterusnya ialah masih di langkah 2, tetapi kita pergi kepada pelarasan yang ke-6, ya. Pelarasan yang ke-6 iaitu pelarasan ni ada 2, ya. Satu susut nilai alatan dan satu lagi susut nilai perabot. Jadi cikgu tunjukkan satu demi satu. Okey, pertama kita lihat susut nilai alatan. Jadi kita baca maklumat tambahan untuk alatan. Susut nilainya mengikut kaedah baki berkurangan, ya, iaitu sebanyak 20%. Bagi susut nilai, para pelajar kita kena rekod dahulu di akaun perdagangan dan untung rugi.
Okay, cuba lihat di bahagian belanja. Dan para pelajar kena ingat, kalau berkaitan susut nilai dua akaun yang terlibat, iaitu satu, belanja susut nilai ABS yang berkaitan. Yang kedua ialah susut nilai terkumpul ABS yang berkaitan. Bagi pelarasan ini, ABS-nya ialah alatan. So, masih ingat lagi tak macam mana formula kaedah baki berkurangan? Cikgu harap para pelajar masih ingat ya. Untuk kaedah baki berkurangan, mesti kita buat tolak dahulu nilai ABS ya, nilai ABS. Dalam konteks soalan ni alatan ya. So dalam imbangan duga, nilai alatan ialah 16,000. Kita kena tolak SMT lama. Kita kena tolak dahulu susut nilai terkumpul lama. Susut nilai terkumpul lama tu kita ambil daripada imbangan duga dekat soalan. Ya, itu 1,600. So, bila kita tolak 16,000, tolakkan dengan 1,600, hasil operasi ni barulah kita dapat darabkan ya, hasil operasi ni kita dapat nilainya, lepas tu barulah kita darabkan dengan 20% ya. Jadi bila kita darabkan dengan 20%, kita dapatlah nilainya 2,880 ya. Dan partnernya tadi yang cikgu jelaskan, kita kena masuk dekat susut nilai terkumpul. Jadi kita pergi kepada kolom susut nilai terkumpul. Jadi apa maksud terkumpul? Terkumpul SMT lama tambah dengan SN baru, susut nilai baru. Jadi SMT lama ialah 1,600 tambah dengan 2,880. Jadi kita dapatlah nilai 4480 dan kita bracketkan kerana susut nilai terkumpul ini merupakan akaun kontra kepada alatan ya. Nanti kita kena tolak. So kita bracketkan untuk menunjukkan tolak nanti ya bila kita jalankan operasi. Jadi kat sini nampak tak para pelajar, kita dah lengkapkan dua tempat. Satu dekat PKK, satu lagi dekat akaun untung rugi. Okey, seterusnya para pelajar, masih lagi di bawah pelarasan yang keenam, iaitu susut nilai perabot ya, susut nilai perabot. Jadi kita lihat di maklumat tambahan, susut nilai perabot ditetapkan mengikut kaedah atas kos. Apakah maksud ataupun apakah formula mengira susut nilai kaedah atas kos? So dia mudah saja, iaitu nilai ABS berkenaan darabkan sahaja dengan peratus yang diberi. Okey, dalam soalan ni peratus yang diberi ialah 10% ya. Jadi kita kena darabkan nilai 10% dengan nilai perabot dalam imbangan duga. So dalam imbangan duga, nilai perabotnya adalah 10,400. 10% darabkan dengan 10,400, kita dapat nilai susut nilai perabot itu adalah 1,040. Seperti susut nilai alatan, kita juga kena rekod dekat PKK bahagian susut nilai terkumpul. Formula yang sama macam alatan ya. Jadi, untuk susut nilai terkumpul perabot, nilai SMT lama yang kita ambil daripada imbangan duga iaitu sebanyak 1,040 tambah dengan susut nilai yang baru iaitu 1,040 juga. Jadi bila kita campurkan kedua ini, kita akan dapat 2,080. Jadi susut nilai terkumpul perabot ini juga merupakan akaun kontra kepada akaun perabot. So kita kena tolak nanti ya. Sebab itu cikgu bracketkan dan tulisannya berwarna merah. Jadi kita dah selesai untuk merekod pelarasan yang keenam bagi kedua-dua
ABS itu, iaitu akaun alatan dan juga akaun perabot. Ya. Satu dekat PKK, satu lagi dekat akaun untung rugi. Okey, seterusnya masih lagi di langkah kedua, iaitu pelarasan yang terakhir, iaitu peruntukan hutang ragu. Apabila kita sebut peruntukan hutang ragu, maka kita terus kena ingat bahawa peruntukan hutang ragu ini ada kaitan dengan akaun belum terima ataupun ringkasnya kita panggil ABT. Jadi berdasarkan kepada maklumat tambahan yang terakhir, peruntukan hutang ragu diselaraskan 5% daripada akaun belum terima. Jadi kita kena rujuk kepada maklumat imbangan duga kita. Berapakah nilai ABT? Dalam soalan ini, nilai ABT ialah 5880. Okey. Dan daripada nilai ini kita kena ambil 5% untuk kita kira peruntukan hutang ragu. Yang mana ini hanyalah satu anggaran yang kita jangkakan bahawa terdapat hutang yang tidak dapat dikutip. Jadi 5% daripada 5880 kita akan dapat nilai 294. Okey, kenapa kita buat dalam bracket? Kerana akaun peruntukan hutang ragu merupakan akaun kontra kepada akaun belum terima. Bermaksud kita akan operasikan tolak, ABT kita kena tolak dengan peruntukan hutang ragu. Jadi bolehlah kita terus operasikan kat sini, iaitu hasil tolak ABT dengan PHR kita dapat 5586, iaitu nilai ABT bersih. Jadi seperti juga lain-lain pelarasan ini juga perlu dua tempat yang kita kena rekod. Sekarang kita dah rekod di PKK dan satu lagi kita akan rekod pada akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Jadi dekat sini para pelajar kena ingat, pasangan kepada peruntukan hutang ragu, pasangannya ialah hutang ragu. Hutang ragu ni boleh jadi dua situasi. Boleh jadi hutang ragu tu nilai negatif. Kalau dapat nilai negatif, kita akan masukkan di bahagian hasil. Jika hutang ragu yang kita perolehi nilai positif, kita kena masukkan di bahagian belanja. Bagi soalan ini, hutang ragu yang kita rekodkan ialah 206, iaitu PHR baru yang kita dapat dekat sini tadi 294 tolak PHR lama. PHR lama ni yang kita dapat daripada imbangan duga, iaitu 500. So kita dapat negatif 206. Tanda negatif itu menunjukkan ia adalah hasil. Jadi kita letaklah hutang ragu 206. Jika para pelajar dapat PHR baru tolak PHR lama positif, dia tak duduk dekat hasil lah. Dia akan berada di bahagian belanja. Kalau hasil positif. Okey, seterusnya para pelajar, kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga ialah merekodkan akaun-akaun di imbangan duga yang tiada perubahan ataupun yang tiada pelarasan ke akaun untung rugi dan juga penyata kedudukan keuangan mengikut urutan. Okey, yang cikgu paparkan ini adalah merupakan imbangan duga sebelum berlakunya pelarasan.
Jadi apa maksud cikgu mengikut urutan? Ya, mengikut urutan ni maksudnya kita lihat pada imbangan duga, kita akan pindahkan semua akaun-akaun yang belum kita pindahkan ke akaun untung rugi dan juga PKK. Jadi untuk akaun yang pertama dalam imbangan duga ni ialah modal pada 1 Januari 2018. So modal ni kita belum rekodkan lagi kan. So modal kita akan rekod di penyata kedudukan keuangan. Jadi cikgu masukkan dulu di sini ya. Kita masukkan modal awal berjumlah RM188,000. Okey. Diikuti ambilan ya. Diikuti ambilan ya berjumlah 3160. Jadi ambilan pun berada di PKK iaitu bahagian ekuiti pemilik. So ambilan merupakan akaun kontra kepada modal. Jadi kita kena tolakkan dengan akaun modal. Jadi nampak tak kat sini? Tolak ambilan. So kerana dia operasi tolak, kita bracketkan nilai ambilan tersebut. Okey. Dalam kita merekod akaun-akaun yang tiada perubahan ni, ada tak macam pelarasan tadi? Yang pelarasan kita kena rekod 2 tempat kan? Tetapi untuk akaun-akaun yang tiada perubahan, dia rekod satu tempat saja ya. Macam modal dengan ambilan dekat PKK. Okey. Dan seterusnya kita akan masuk akaun belian dan jualan. Yang ini pun belum kita rekodkan lagi. Okey para pelajar, masih lagi di langkah ketiga kerana kita masih ada banyak lagi akaun-akaun yang tidak terlibat dengan pelarasan yang mana kita perlu pindah masuk ke akaun perdagangan dan untung rugi serta penyata kedudukan keuangan. Jadi kita lihat, kita dah masukkan tadi modal dan ambilan ke dalam penyata kedudukan keuangan. Okey, seterusnya urutan yang ketiga ialah akaun belian dan akaun jualan. So akaun belian dan akaun jualan kita akan rekod di akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, yang pertama ialah akaun belian 77960. Jadi kita masukkan dekat format akaun perdagangan ni, masukkan nilai belian diikuti nilai jualan ya 127364. Kemudian kita rekod pulangan masuk. Pulangan masuk ni sama maksudnya dengan pulangan jualan ya, dan pulangan masuk ini merupakan akaun kontra kepada jualan. Jadi kalau akaun kontra maksudnya kita kena operasi tolak ya. Jadi sebab itu cikgu buat dia dalam kurungan ya. Kurungan menunjukkan nanti operasi tolak ya. Jualan akan tolak dengan pulangan masuk. Selepas pulangan masuk ialah inventory pada 1 Januari 2018. So inventory awal ya. Jadi nilai inventory awal 5,400 masih di akaun untung rugi lagi. So kita rekod di kolom kedua ya, inventory awal 5,400. Selepas inventory awal ialah cukai belian. So cukai belian masih lagi dalam akaun untung rugi. Jadi kita masukkan dekat sini ya, cukai belian 400 ya. Kita jangan kira dulu, kita hanya masukkan saja untuk step ketiga ni. Selepas cukai belian ialah sewa. Jadi sewa kita jangan usik lagi kerana kita telah buat pelarasan. So sewa dah masuk, tak perlu masuk lagi ya. Diikuti angkutan keluar. Angkutan keluar kita belum rekod lagi. Jadi angkutan keluar merupakan sebahagian daripada belanja. Jadi kita rekod angkutan keluar ya sebanyak 1,300. Selepas angkutan keluar ialah hutang lapuk ya 260.
Sama macam angkutan keluar, kita rekodkan hutang lapuk 260. Selepas hutang lapuk ialah belanja am. Jangan usik lagi, tadi kita dah buat. Diikuti oleh gaji. Okey, gaji belum buat lagi kan. So, gaji pun kita masuk di bawah tajuk belanja iaitu 10,600 ya. Selepas gaji ialah hutang lapuk terpulih. Hutang lapuk terpulih ni, kalaulah para pelajar macam tak pasti, ini hasil ke belanja, tengok kedudukan dia. Nampak ni, kedudukan kredit. Kedudukan kredit ni sama ada hasil ataupun liability ataupun equity pemilik ya. Jadi di sini hutang lapuk terpulih merupakan hasil. Jadi kita masukkan di bawah item hasil sebanyak RM1,000. Okey, nampak tak? Daripada atas tadi, cikgu ikut urutan ya. Jadi setiap kali tu saya akan semak, saya mesti pindah masuk sama ada ke akaun untung rugi ataupun PKK ya. Okey, selepas hutang lapuk terpulih ialah kadar bayaran. Kadar bayaran kita belum rekod lagi kan? Kadar bayaran ni terdiri daripada air, elektrik dan telefon. Jadi dia adalah kategori belanja. Jadi kadar bayaran sebanyak 960 ya, masih di bawah belanja. Selepas kadar bayaran ialah promosi. Ya, promosi sebanyak 1180. Promosi juga dalam kategori belanja. Ya, jadi kita rekodkan promosi 1180. Selepas promosi ialah commission. Commission jangan sentuh lagi ya, sebab kita dah masukkan tadi. So jangan kacau dia. Diikuti insurans. Insurans pun kita dah buat tadi. Jangan kacau insurans. Seterusnya ialah alatan. Alatan ni kita belum masuk lagi. Okey, so alatan kita kena masuk dekat PKK ya. Okey, para pelajar, kita masih lagi berada di langkah ketiga ya. Dan kita berhenti tadi pada akaun mana ya? Kita berhenti pada akaun insurans dekat sini. Ya. Dan akaun yang seterusnya ialah akaun alatan. Akaun alatan merupakan akaun aset bukan semasa. So, aset bukan semasa kita kena rekod dekat penyata kedudukan keuangan. Jadi nilai alatan ialah 16,000. Jadi kita masukkan di bawah nilai kos ni atau di kolom 1 alatan 16,000 diikuti perabot 10,400 diikuti premis 190,000. So dekat sini kita ada 3 aset bukan semasa. Selepas akaun premis ialah susut nilai terkumpul. Okey, susut nilai terkumpul kita dah rekod. So kalau kita dah rekod, kita jangan ganggu lagi. Kita terus kepada pinjaman. Pinjaman merupakan akaun liability bukan semasa. So kita rekodkan pinjaman sebanyak 12,000 di sini ya. Selepas pinjaman ialah akaun tunai. Akaun tunai ialah akaun aset semasa bernilai 160. So kita pindah masuk ke akaun aset semasa ataupun kategori aset semasa sebanyak 160 diikuti oleh bank sebanyak 13,800 ya. Jadi kita dah pindah aset tadi ya, bermula daripada alatan ya, hinggalah ke bank. Dan seterusnya selepas bank ialah akaun belum terima dan akaun belum bayar. Okey, akaun belum terima kita tak usik lagi kerana kita telah masukkan tadi kan. So, yang kita belum rekod ialah akaun belum bayar. So, akaun belum bayar berjumlah 5580. So, jumlah 5580 ni kita masuk di bawah liability
semasa ya. Okey, dah selesai. Tinggallah yang terakhir PHR. So PHR kita dah rekod tadi kan. Bermakna kita telah selesai memindahkan semua akaun-akaun di imbangan duga bermula dari modal hinggalah kepada peruntukan hutang ragu. Semuanya kita telah pindahkan ke dalam akaun perdagangan dan untung rugi serta penyata kedudukan keuangan. Kesimpulannya, bagi akaun-akaun yang tiada pelarasan, kita hanya perlu masuk sekali sahaja. Maksudnya sama ada kita masuk dekat akaun perdagangan dan untung rugi atau kita masuk dalam penyata kedudukan keuangan. Okey, alhamdulillah kita dah selesai langkah yang ketiga. So kita masuk kepada langkah yang keempat, iaitu mengira operasi di akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Okey, jadi operasi ni maksudnya kita mengira tambah ataupun tolak ya. Okey, ini adalah paparan imbangan duga dan ini pula adalah paparan akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Okey, para pelajar lihat ya. Ada huruf yang berwarna biru ya. Yang berwarna biru ni maksudnya hasil operasi. Okey, iaitu jualan bersih, kos belian, kos barang untuk dijual ya. Itu adalah hasil operasi. Jadi kita pergi satu demi satu. Yang pertama ialah jualan bersih. Jualan bersih mengikut formula ialah jualan tolakkan dengan pulangan masuk. Ya, pulangan masuk ni sama dengan pulangan jualan iaitu akaun kontra ya. Jadi kita dapat jualan bersih 127 124. Okey, operasi yang seterusnya ialah jumlah kos belian iaitu 77960 tambahkan dengan cukai belian, kita dapat kos belian 78360. Hasil kos belian ini kita kena tambahkan dengan inventory awal 5400. Jadi kita akan dapat 83760. Jadi nilai ini sebenarnya adalah kos barang untuk dijual. Kos barang untuk dijual ini bila kita operasikan tolak dengan inventory akhir 6200 ya, kita akan dapat satu nilai iaitu 77560. 77560 ini merupakan kos jualan ya. Okey, lepas kita dapat nilai kos jualan, kita kena tolakkan jualan bersih ya 127 124 ni tolak dengan kos jualan ya. Dan kita akan dapat untung kasar ya. Kerana hasilnya positif, jadi kita dapat untung kasar. Jika kita mengira dapat hasil negatif bermaksud kita dapat rugi kasar. Tetapi dalam soalan ini kita dapat untung kasar lah ya, kerana jualan bersih kita lagi besar daripada kos jualan. Okey, operasi yang seterusnya ialah kita menambahkan semua hasil iaitu sewa, komisen, hutang ragu dan hutang lapuk terpulih. Bila kita operasikan ini, kita dapat jumlah hasil 4256. Dan hasil ini kita operasi semula dengan untung kasar, kita dapat 53820. Okey. Dan operasi yang seterusnya ialah kita kena jumlahkan semua belanja ya, bermula daripada belanja am hinggalah promosi. Di mana kita dapat jumlah belanja ialah 19344.
Jadi formula ini adalah tolak belanja ya. Jadi jumlah untung kasar tambah hasil kita tolakkan dengan jumlah belanja, kita dapat nilai positif 34476. So nilai positif itu menunjukkan untung bersih. Kalau para pelajar dapat nilai negatif, maksudnya rugi bersih. Selepas kita dapat nilai untung bersih ni, nilai ini kita kena masukkan ke dalam PKK bahagian equity untuk kita tambahkan dengan modal awal. Okey, kita masih lagi berada di langkah 4, tetapi kali ini kita membuat operasi di penyata kedudukan keuangan. Okey, ini adalah paparan imbangan duga dan seterusnya ialah paparan penyata kedudukan keuangan. Okey, kita mulakan satu demi satu. Ya, kita operasikan. So, mesti ada kalkulator lah ya bila kita masuk langkah yang keempat ni. Okey, alatan ya, nilai kosnya 16,000. Kita tolakkan dengan susut nilai terkumpul. Kita dapat 11,520. Perabot 10,400 tolak 2080, kita dapat 8320. Premis 190,000. Oleh kerana premis ni dia tak ada S&P ya. So nilainya sama ya. Nilai buku dan nilai kosnya sama. Kemudian kita tambahkanlah ya. Nilai bersih alatan, perabot dan premis. Kita dapat jumlah aset bukan semasa sebanyak 209,840. Okey, seterusnya ialah aset semasa. Kita jumlahkan semua aset semasa daripada inventory akhir hinggalah kepada bank. Kita dapat jumlah 27,266. Ya, jumlah aset semasa. Seterusnya kita jumlahkan liability semasa ya. Kita dapat 5,790. Kemudian kita operasikan jumlah aset semasa tolakkan dengan jumlah liability semasa. Kita dapat satu nilai iaitu 21476. So 21476 ini merupakan modal kerja. Iaitu formula aset semasa tolakkan dengan liability semasa. Hasil modal kerja ini ya, kita perlu tambah dengan jumlah aset bukan semasa. So bila kita tambah, kita akan dapat nilai 231,316. Dan angka ini merupakan angka keseimbangan bagi PKK untuk soalan ini. Jadi kita dah selesai ya. Menjalankan operasi untuk aset bukan semasa, aset semasa dan liability semasa. Sekarang kita nak jalankan operasi untuk equity pemilik ya. Okey, di bawah equity pemilik kita ada modal awal sebanyak 188,000 tambah dengan untung bersih 34,476. Hasil operasi ni kita dapat nilai 222,476. Kemudian kita tolakkan dengan ambilan ya, ni akaun kontra kepada modal sebanyak 3160. Hasil tolakkan ini kita dapat 219,316. Ini merupakan modal akhir. Jadi cikgu nak maklumkan di sini para pelajar tulis ya modal akhir ya, perkataan modal akhir ni setelah kita jalankan operasi bahagian equity pemilik. Selepas itu kita tambahkan modal akhir dengan pinjaman sebanyak 12,000.
Dan hasil tambah modal akhir dan pinjaman ini kita dapat nilai 231316, iaitu angka yang sama dengan bahagian aset bukan semasa tambah dengan modal kerja. Bermakna semua pengiraan kita, semua jalan kerja kita adalah betul, ya, insya-Allah, ya. Okey para pelajar, sebenarnya kita telah lengkap, ya, menjawab soalan ini, ya. Jadi cikgu paparkan semula jawapan lengkap. Okey, yang pertama kita lihat kepada akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Jadi cikgu nak terangkan secara keseluruhan ataupun rumusan dia, ya. Jadi yang pertama, kita dapat nilai jualan bersih 127 124, ya, jualan bersih tolakkan dengan kos jualan 77560, kita dapat hasil positif iaitu 49564 yang bermaksud untung kasar, ya. Untung kasar ni kita tambahkan dengan hasil, kita dapat nilai 53820. Kemudian nilai ini kita tolakkan dengan jumlah belanja iaitu 19344. Hasil ini kita dapat dalam angka positif iaitu 34476. Angka positif ini menunjukkan untung bersih. Dan nilai untung bersih ini kita akan transferkan ke PKK bahagian equity pemilik. Okey, di sini, ya, cuba para pelajar lihat, ya. Untung bersih 34476 kita letakkan di bawah equity pemilik. Okey. Selepas kita jalankan operasi untuk mendapat nilai alatan bersih, ya, perabot bersih dan juga premis, kita tambahkan semua dan kita dapat jumlah aset bukan semasa ialah 209840. Hasil tambah aset semasa kita dapat 27266, manakala hasil liability jumlah liability ialah 5790. Apabila kita operasikan, ya, untuk mendapat modal kerja iaitu aset semasa tolakkan dengan liability semasa, kita dapat 21476. Ini merupakan nilai modal kerja. So modal kerja tadi kita tambahkan dengan jumlah aset bukan semasa, kita dapat nilai 231316. Nilai ini sebenarnya adalah angka keseimbangan bagi soalan ini. Okey, seterusnya kita operasikan equity pemilik iaitu modal awal tambah untung bersih. Kita dapat 222476, tolakkan dengan ambilan 3160 dan kita dapat modal akhir 219316. Jadi cikgu nak maklumkan kepada para pelajar, penulisan modal akhir ni tolong ambil berat, ya, tolong tulis, ya. Kita tak tahu dalam dalam marking nanti kalau tak ada modal akhir mungkin tak dapat markah. Jadi untuk selamat tulislah modal akhir. Kemudian modal akhir tadi kita tambahkan dengan pinjaman iaitu liability bukan semasa. So kita dapat nilai 231316 di mana nilai ini atau angka ini sama dengan angka di bahagian atas tadi. Jadi kita telah capai keseimbangan, iaitu PKK kita capai keseimbangan pada angka 231316. Alhamdulillah, cikgu telah selesai menerangkan kaedah 3-in-1 dalam tajuk penyata keuangan dengan pelarasan. Okey, untuk pengetahuan para pelajar semua,
kaedah 3 in 1 ini boleh juga kita applykan dalam tajuk-tajuk yang lain ya. Misalnya di bawah tajuk perkongsian, rekod tak lengkap, akaun kelab dan persatuan ya. Di mana kita boleh menggunakan kaedah yang sama. Iaitu kaedah 3 in 1 ni sebenarnya kita membuat ataupun kita menyelesaikan soalan secara serentak. Misalnya kalau akaun kelab dan persatuan, kita buat akaun yuran, akaun penerimaan dan pembayaran dan juga akaun pendapatan dan perbelanjaan, kita boleh buat secara serentak. Okey, dengan itu sekian sahaja kelas saya ataupun penerangan saya pada kali ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Majlis Pengetua Sekolah Malaysia Alur Gajah Melaka, Jabatan Pendidikan Negeri Melaka dan Pejabat Pendidikan Alur Gajah ya, kerana memberi peluang kepada cikgu dan memberi kepercayaan kepada cikgu untuk menyampaikan sedikit ilmu yang tak seberapa ini untuk cikgu kongsikan dengan para pelajar semua. Semoga perkongsian ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada para pelajar. Okey, sebelum cikgu akhiri, cikgu ingin mengucapkan selamat maju jaya ya dalam peperiksaan SPM 2021 dengan sedikit kata-kata motivasi ya. Tiada kejayaan tanpa usaha. Jadi, para pelajar kena usaha ya. Tak kira lah dalam mata pelajaran apa sekalipun, akaun ke, bahasa Inggeris ke, matematik ke, jadi kita kena berusaha ya. Kemudian tiada keberhasilan tanpa kebersamaan. Jadi maksudnya kita tak akan dapat hasil yang memuaskan kalau kita tak buat bersama-sama ya. Maksud bersama-sama, kita sama-sama sharing dengan kawan, belajar bersama-sama dengan kawan walaupun belajar secara PDPR ya, dan dengan cikgu juga. Dan yang terakhir, tiada kemudahan tanpa doa. Jadi selain daripada berusaha, selain daripada kita bersama-sama, kita juga perlu berdoa. Semoga usaha yang kita jalankan ini ya, semoga usaha yang kita buat ini membuahkan hasil. Maksudnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun yang bagi bukan Muslim, kita serah kepada Tuhan setelah kita berusaha. Okey, sekian saja daripada saya, Cikgu Zulita binti Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.